Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب يسر ولا تعسر، ربي تمم بالخير. أما بعد. Baik, seperti mana yang saya sebut sebelum ni, kita akan menyambung bacaan kitab kita yang sebelum daripada ni, yang lama dulu kan, hari tu ni. Tapi masa tu kita baca subuh ke maghrib kan, tak ingat dah ya. Jadi kita akan, rasanya subuh, sebab lepas kuliah tu rasa kita makan tepi subuh lah tu. Jadi kita sambunglah yang tu. Jadi saya ada tanda di sini, kita pakai kitab Makanatul Ilmi wal Ulama wa Adab Talabatul Ilm, martabat ilmu dan para ulama, juga disentuh, diurai dalam ni adab-adab kita menuntut ilmu. Tak kira siapa kita orang kecil, besar, tua, dewasa ko, budak-budak ko, berpangkat ko, tidak ko, pemimpin ko, rakyat ko, semua dituntut untuk menuntut ilmu. Kalau tak, sosek bagi orang sosek sesuai duk dalam neraka, iyadzubillah. Ke situ pun ya, bunyi tu koreh. Tapi itulah hakikat yang disebut dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita sentiasa berhati-hati. Jangan kita sio-siokan usia dan umur yang masih berbaki. Allah kesian kat kita, bahkan Allah sayang kita. Kita lebih panjang umur, pula kita fikir puluh-puluh tahun dulu kita hidup dalam keadaan penuh kejahilan, jahiliyah. Kono pula usia-usia sonjo, kita masih biarkan diri kita terbiar dengan kegelapan jahil. Tak elok lah. Walaupun cantik dah datang surau masjid dan tidak memadai hanya setakat kita melaksanakan ibadah, hakikat ibadah kita tu kosong tanpa ilmu. Lebih teruk hanya ikut-ikutan. Memanglah dalam keadaan begitu kita jauh lebih baik daripada sebelum ni, tapi dalam masa yang sama kita masih mudah diperkotak-katik dan disesatkan oleh syaitan sebab tanpa ilmu. Sebab tu kita sama-sama, kita tak boleh mendabik dado kata kita tahu lako semua-semua, tak boleh kan. Siapa pun kita masih memerlukan tunjuk ajar daripada syarak kan. Tunjuk ajar syarak maksudnya Quran hadis lah, bukan kok orang macam saya ni sama kita. Cuma oleh kerana saya ni ada panduan kitab, kita kongsikan. Saya bercakap apa yang terkandung dalam kitab, tuan-tuan mendengar apa yang saya sampaikan, maka kita berkongsi maklumat untuk panduan kita bersama. Bukanlah mana saya duduk sedepan ni bercakap saya lebih baik pada tuan-tuan. Mudah-mudahan kita sama-sama dapat kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-alimu wal muta'allimu syarikan fil khair. Orang yang berilmu yang menyampaikan dan orang yang belajar ilmu daripada apa disampaikan, dua-duanya sama berkongsi kebaikan di sisi Allah. Jadi sama ya kita, tak ada lebih, tak ada kurang. Mudah-mudahan lebih dan kurang kita tu hanya dari sudut takwa kita macam mana. Takwa tu kita tak nampak, Allah ukur kita dalam hati. Tapi macam mana pun itu memberi kesan dengan apa? Ilmu. Macam mana nak dapat takwa yang menambah dan subur kalau tidak dibaju dengan ilmu? Baik. Muka surat yang saya tanda ni bahasa Arab ni lah. Tuan-tuan tak nampak, tak ada dah buat kitab ada kan.
Mungkin lupa ke apa ke sebab ni kira kita mula balik. Jadi harap lepas ni adalah kitab tu, sebab dulu ni masa subuh tu saya tengok ramai agak beli kitab ni, semangat. Jadi harap lepas ni boleh bawa balik dah kan. Jadi saya nak boleh saya sendiri dan kita semua apa sahaja majlis ilmu yang dianjurkan dalam masjid ni ataupun mana-mana tempat tuan-tuan pergi untuk menuntut ilmu, surau baik, masjid baik, ataupun kelas-kelas ilmu selain daripada surau masjid, tunjukkan sikap kita secara bersungguh-sungguh. Allah akan menilai kesungguhan kita dengan apa yang kita dapat itu ada nilai barakah. Dengan nilai berkat ni lah ilmu yang kita dapat, kepahaman yang kita ada dengan ilmu tu kepahaman yang betul. Nombor 2, kepahaman dan ilmu yang kita dapat mudah untuk kita turunkan dengan amal. Dan yang terakhir nombor 3, bahkan yang paling penting, bila kita dah beramal, kita diberikan istiqamah. Itu yang paling susah dalam beramal. 3 benda tu. Kita nak usaha betul-betul macam untuk ilmu, kesungguhan ilmu akan turun dengan amal, kesungguhan amal itu mudah untuk istiqamah. 3 benda tu. Kalau tak ada yang tu susah. Susah. Lepas tu pula kita kena sabar. Sabar tu betul. Tak ada orang menuntut ilmu tidak diuji. Kalau senang ya, relax ya, tak ada apa. Tak ada tu no. Imam Syafi'i kata syarat apa saja pun kadang-kadang kita cari duit, cari dunia pun diuji, tapi kita tabah. Tapi sedikit ujian dalam hal-hal nak menuju kebahagiaan akhirat, dah melanting kita, latih kita, berundur kita. Diam misalnya payah benar dah tu kalau kita sebahagian masyarakat atau manusia kalau usaha nak dapatkan keuntungan akhirat, tengah jalan copek dia tersungkur, copek dia menyerah, bukan tersungkur menyorah, tersungkur tu ujian tapi dalam hal duit sakit dan mampu ditempuh dalam masalah pangkat sakit dan mampu ditempuh dalam masalah kekuasaan tempek merah COVID-19 tu pun dia sanggup pergi. Tapi kalau COVID-19 cerita masuk masjid pakat belah semua, betul tak? Tak maaf sebut. Tapi itulah dia hasil ni. Mulut je lupa. Tapi itu hakikat sebab kita kena fikir tu. Fikir betul tak? Kalau masalah dunia, masalah politik tu kan tempek merah tu. Sabah kan? Bodoyun pergi tu. Tapi kalau mau sojid tempat merah, jangan kata tak boleh syarat masuk kotak, sila hari bulan tutup tarikh AJK ada. Balo tu, balo dalam agama kita. Jangan banyak anak syarat lah. Alhamdulillah lah sekarang ni banyak longgar lah. Tapi kita fikir sama-sama, betul tak yang saya sebut tadi tu kan? Tompek yang torang-torang tu penyakit banyak tu, poi juga tak apalah. Tapi janganlah kita double standard. Kata masjid ni tak sampai budak dekat pintu jamban masjid sembahyang masuk dalam tak boleh kan? Betul tak? Tak tahu. Tak tahu tak payahlah, tengoklah ni. Semua yang tak tahu. Kan, tengoklah kitab dah. Tak ada orang tak tidak ada koreh mana. Baik, saya sambunglah hadis ni ya. Tak bawa kitab tak apa, dengar ya. Lepas ni minggu depan kan sekali esok kalau ada kitab tu bawa lah. Kalau tak ada usahalah cari dari apa wali ke apa ke, banyak jual tu. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimina bi'ulumihi fid dharain amin bainal faqih wal 'abid. Perbandingan di antara kedudukan faqih dan abid. Faqih ni makna orang faham agama. Abid ni orang kuat ibadah, fahamnya kurang. Ataupun tak faham sama sekali, ibadahnya banyak. Baik. Ali bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqihun wahidun ashaddu 'ala asy-syaitani min alfi 'abid. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang faqih orang faham agama lebih digeruni oleh syaitan daripada 1000 orang kuat ibadah, kaki ibadah. Tapi tak berapa nak roti.
Jadi kita sepatutnya dalam keadaan begini, hadis yang kita dengar ni, jangan kita letak diri kita faqih tu, kita letak diri kita pada abid itu pun okey lagi. Kadang-kadang tang abid pun belum dapat kat kita lagi. Abid ni kurang ibadah, ilmu kurang ataupun jahil. Kita kadang jahil, ibadah tak banyak, juga tak masuk mana satu dua ni pun tak masuk. Lagi jauh lah kita. Untuk kita sama-sama muhasabah. Baik, dalam hadis tu kata seorang yang faham agama lebih digeruni oleh syaitan, maksud juga lebih susah untuk syaitan mempengaruhi dia berbanding seorang yang kuat beribadah. Bukan seorang, 1000 orang yang kuat beribadah. Asyaddu alai syaitan min alfi abid. Satu riwayat, tidurnya orang faqih lebih baik daripada semayangnya orang abid. Itu lebih hebat ni. Tidur dia tu elok lagi daripada tengah semayang tu, tapi jahil. Nampak tu? Bukan makna suruh kita tidur, tidak, tapi nak gambarkan pentingnya kita faham agama. Pasal apa? Pasal orang yang faqih, setan susah nak pusing dia sebab dia ada ilmu, kan? Buat benda ni dia tak betul ni, setan yang kerja ni, walaupun sebenarnya kadang-kadang dia pun buat juga, tersungguh juga, tapi lepas tu tadhakkaru. Quran sebut kan, beringat ni. Tu jenis orang ada ilmu, beringat dia balik. Wahum tadhakkaru fa innahum mubsirun. Macam mana ayat ni? Lepas tu dia tengok ni mana salah, mana betul. Tu orang ada ilmu. Bab dunia pun sama. Kalau kita tak ada ilmu, habis kita menego. Tak ada ilmu, bungkui, kan? Sama lah. Jadi apalagi hal-hal akhirat, sebab kita ada musuh-musuh tak nampak dekat mata. Musuh kita syaitan, musuh kita hawa nafsu, musuh kita dunia tu nampak lah. Hawa nafsu, syaitan tu tak nampak. Tu yang kadang-kadang bila kita tengah sembahyang, kita tak sedar kita sedang diikat oleh syaitan, kita sedang dibawa oleh syaitan ke dalam lubuk annahu la yadri, sedangkan dia tidak mengetahui. Dia tengah sembahyang dalam lubuk syaitan, dia tak tahu. Ini beza orang jahil dengan orang-orang yang faham, orang yang reti. Daripada mana? Daripada belajar lah. Jadi sebab tu penting kita belajar sikit yang kita faham, memandai daripada banyak tapi kita tak buat sikit. Tapi alhamdulillah kita amal, kita istiqamah, tu jauh lebih baik. Apabila Nabi SAW ditanya apakah amal yang paling disukai oleh Allah dan Rasul, Nabi SAW jawab, adwamuha wa in qallat, berterusan walaupun sikit. Sikit lah, parih ilmu kita tak banyak, memang tak banyak lah amal kita. Mana datang amal banyak, ilmu sikit? Tak mungkin. Sebab segala amal asasnya ilmu. Ilmu sikit sesuai lah, logik lah amal kita sikit. Orang ilmu banyak saja pun kadang-kadang amalnya sikit, apa lagi amalnya sikit lagi lah, kan? Tapi kalau sikit-sikit pun tak apa, kan? Tak ada masalah. Bukan tak ada masalah tu tak perlu kita nuntut ilmu banyak-banyak, kan? Ada ilmu lebih banyak tu bonus lah, alhamdulillah, kan? Tapi kalau sikit pun tak apa, kan? Tu parih yang kita boleh. Ruang pun kita pun belajar pun maghrib isyak, kalau lebih pun ujung-ujung minggu ada kuliah subuh, kita pun ikut. Kita bukan macam jenis orang yang sepenuh masa betul ilmu, sebab kita banyak kekurangan. Mata dah kurang, telinga dah kurang, mulut dah kurang, kudrat kita dah kurang, pemikiran kita dah tak berapa, lutut kita dah longgar, macam-macam kurang. Sesuailah dengan kita. Kalau dunia menuntut ilmu tu segala-gala dah kurang. Hanya orang-orang yang dah agak-agak segala kurang tadi ni, semangat itu tinggi. Itu je tinggal lagi. Sebab tu kita tengok, tuan-tuan, saya nak kongsi, ada satu orang tua, kan? Satu orang tua, dia ni mana duduk saya tak ingat lah, saya ada ceramah kat situ. Surau tu 2 tingkat, bukan 2 tingkat, dia surau tu ada tangga. Mana ada tangga, surau tu atas dewan semayang bawah itu tempat lepas semayang. Kalau lepas ceramah ada makan, dia makan kat bawah tu, kan? Dia bukan tempat semayang bawah tu, semayang kat atas. Ceramah habis. Di surau itu ada jamaah seorang laki-laki, kaki dua-dua kudung. Kaki dua-dua kudung. Dia datang surau tu naik wheelchair.
dia ada orang hantar naik kereta, lepas tu turun wheelchair lah kan. Bawa wheelchair tu dia letak tepi, dia naik tangga pakai tangan satu. Habis ceramah berbual dengan AJK Surau, dia kata orang tua yang kudung kaki dua-dua tu tiap-tiap waktu datang. Dan tiap-tiap waktu datang. Kalau majlis ilmu maghrib isyak memang istiqamah betul. Terfikir kan. Ni kita ni terfikir, saya terfikir. Kalau ni lah orang tak ada kaki, Allah cabut nikmat dua kaki Kalau sebelum ni mungkin nikmat kaki dua tu ada, dia mengayau ke mana, wallahu alam lah. Tapi lepas tu mungkin ada kesedaran. Kalau ataupun mungkin sebelum tu dia memang jenis orang yang kuat ibadah, orang yang taat. Dia poin dia tak ada kaki tu, kaki dua-dua kudung bukan sabarlah, dua-dua. Kalau dua-dua kaki kudung boleh datang untuk solat berjamaah, untuk majlis ilmu, agak-agak kalau Allah tanya kita yang jenis kaki dua-dua ni tanya pasal apa tak boleh datang majlis ilmu, agak-agak boleh jawab tak? Habis fail kita, takkan boleh jawabnya. Allah hujah kita balik, ni hamba aku kata dia, dan bagi dia dua-dua kaki tak ada dia boleh datang, kau pasal tak boleh? Boleh jawab? Tak boleh jawab. Bagi dah 1001 alasan tak boleh, tak terimanya. Sebab tu penting bergerak kita. Adab ilmu tu paling penting untuk kita dapat ilmu tu sorap lagi diri kita. Kan? Al-Imam Malik rahimahullahu taala 20 tahun belajar dengan salah seorang guru, 8 tahun belajar adab, 2 tahun belajar fiqh. Kan? Penting tak penting kan? Ni isi dalam kitab yang kecil ni lah, cerita pasal sebahagian adab kan semua. Cuba kalau kita tengok sebahagian daripada yang kan sebut dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i semua kena, kita ni pun ambil mazhab dia. Aliran mazhab kita yang kita amal selama ni, yang masyhur Malaysia kita ni lah, kecuali yang bola utara satu tu Perlis, dia agak beza sikit dengan kita. Tak apalah, asalkan yang diamal itu dasar syarak, kita jangan berkelahi tu kan. Tapi kalau pasal akidah tu cerita lain. Kalau masalah fiqh dia masih ada ruang untuk kita boleh berbeza pendapat. Jadi kalau Imam Syafi'i rahimahullahu taala, tuan-tuan tengok dia kata apa? Ni kita tanam dalam kepala kita. Dia kata isbir ala murril jafa min muallimin fa inna rusubal ilmi fi natharatihi man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi man fatahu at-ta'limu waqta shababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Ini syair dia, tapi makna itu penting. Imam Syafi'i kata, naklah kamu sabar terhadap sifat kasar gurumu terhadapmu, kerana kegagalan seorang penuntut ilmu adalah dia lari daripada guru yang bersikap kasar dengan dia. Maksud kalau kita kan kadang-kadang kocik hati guru tu tompik sikit, ada suara tinggi sikit, ataupun dia bahas-bahas kono batang hidung kita pun tak boleh hidup ni dah, tak apa benda lagi kita cayalah. Imam Syafi'i kata kau poilah mana belajar, takkan kau dapat ilmu dah, berkat Allah tarik. Sikap kau akan sama pada mana-mana guru kau pergi. Poinnya kau lari ni, dah pergi sana kau lari ni, poinnya kau report ke orang ni, kau ni kau bantai orang ni. Dia kadang-kadang dia bukan sebut depan-depan, dia cerita belakang. Dia paling teruk ni sifat munafik. Dia beritahu ni, kau tahu tak ni depan orang yang dibantai ni senyum ya deh. Ni masalah masyarakat Melayu gitu kan semua. Kan? Jangan buat talam 2 muka, 3 muka, 8 muka, bahaya. Jadi Imam Syafi'i kata, kalau itu sikap kau terhadap guru kau pergilah mana-mana tak dapat. Bahkan lebih teruk, dia akan bersikap guru terhadap guru dia. Mana dia lebih guru daripada guru dia akan sikap macam tu. Habis tu. Dia takkan pergi mana-mana belajar sebab dia dah rasa dia guru. Kan? Dan semua boleh. Dan semua tahu. Pergi ni awan dah ni, awan dah. Dia akan terbit sikap tu. Percayalah, itu hasil daripada sentiasa bersangka buruk terhadap mana-mana guru dia pergi belajar. Wal'iyadzubillah. Orang macam ni takkan jumpa berkat ilmu sampai ke sudah.
Bahkan kesilapan ilmu dalam diri dia sentiasa dilihat betul. Hanya orang keliling dia nampak salah. Tapi orang tak cakap apa. Sebab apa? Sebab berkat dia ditarik dari Allah Ta'ala. Baik. Itu disebut oleh Al-Imam Syafi'i. Tak habis lagi tu. Sabarlah kamu terhadap sikap kasar guru. Terhadap koreh guru. Kerana kegagalan menuntut ilmu tu kerana dia lagi pada guru tu. Nombor 2, lepas tu pula apa dia kata? Man lam yadhuq murrat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Barang siapa yang tidak merasa pahitnya menuntut ilmu, kan, sedetik, barang siapa yang tidak merasai pahitnya menuntut ilmu walaupun sedetik, tak sanggup pula tu, maka bersedialah menelan kehinaan jahil sepanjang umur. Kan? Kan kita ni bersonang ya. Biar porit tak apa. Macam-macam lah jenis porit menuntut ilmu ni. Ada porit bakal, ada porit susah nak faham, ada porit sik-sik kena marah ya, ada porit kena khidmat, ada porit macam-macam porit ni. Tolan ni kata Imam Syafi'i. Sebab itu akan jadi sebab kejayaan kau menuntut ilmu agama akhirat. Dia bukan macam kita menuntut ilmu dunia, sains, matematik dan sebagainya. Tak sama. Kemudian dikata apa? Man fatahu ta'lim waqta syababihi. Barang siapa yang tercicir ruang waktunya untuk menuntut ilmu. Mana dia ada ruang tu? Dia tak tahu je. Maghrib Isyak free, mana bank depan TV. Maghrib Isyak ada, pergi pasar malam. Maghrib Isyak ada ruang, dia pergi berjalan pasar raya sana sini. Bukanlah kata haram buat benda tu, tak. Kecuali kalau memang kita melibatkan diri benda haram. Setakat pergi berjalan boleh, keluar makan lepas maghrib boleh, tak ada masalah. Tapi ruang untuk menuntut ilmu yang ada tu deh bagi dia, lain tak ada baik tu deh. Tapi dibiarkan berlalu begitu saja. Imam Syafi'i kata fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Kau takbirkan dia ompek kerana dia dah mati. Apa maksudnya? Sembahyang jenazah berapa takbir dia? Ompek, dia dah dianggap macam jenazah dah, tak hidup dah. Sebab ruang untuk menuntut ilmu tu ada, tapi kau tak pakai. Ni masalah kita. Jadi tuan-tuan yang ada dalam ni beruntung. Beruntung Allah pilih untuk duduk majlis ilmu, donga paling tidak kan, donga itu ambil manfaat. Untung lah, sebab tuan-tuan Allah pilih kan. Tapi kita tidak juga menyangka buruk pada orang-orang luar. Mungkin dia dapat hidayah lebih baik daripada kita, lebih daripada ni. Tapi buat masa sekarang ni kita tak tahu kan. Tapi apa yang ada depan mata kita, ruang ni kita kita manfaatkan sepenuh kan. Kat sonang nuntut ilmu ni, kita sonang duit banyak, ilmu banyak, somak kalau kita kadang. Itu semua mainan syaitan. Baik, hadis yang kedua, an Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى له من سامع. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa Nabi ni, nadzarallahu imra'an, mudah-mudahan Allah memberikan cahaya yang terang, memancarkan seseorang dengan cahaya yang dia tu mendengar sesuatu daripada kami, mendengar ilmu, hadis dan sebagainya. Faballaghahu kama sami'ah, lalu disampaikannya kepada yang lain seperti mana yang dia dengar. Mana dia ajar ke orang lain seperti mana yang dia belajar. Farubba muballighin aw'alahu min sami'. Mana tahu ataupun kadang-kadang orang yang menyampaikan tu aw'alahu min sami', muballighin, disampaikan. Orang yang kita sampaikan tu lebih faham daripada kita yang mendengar direct. Kadang-kadang jadi macam tu, kita dengar tersampai ke orang yang sampai yang tak dengar direct tu dia lebih faham daripada kita. Tak apa. Mungkin kepahaman tu dapat bukan daripada guru kita dengar. Kepahaman yang sebenar kita dengar tu betul dah faham, tapi yang sebenar-benar
Yang 100% tu faham daripada orang yang kita sampai daripada kita. Seolah-olah macam kita lagu. Kita sampai kat dia faham. Dia faham bukan macam kita faham. Faham sama lebih kurang tapi yang dia lebih lagi. Sebenarnya itulah kepahaman yang sebenar. Itu maksudnya. Farabba muballighin aw alahu min sami'. Jadi berkongsi ilmu itu satu benda yang sangat-sangat penting. Manfaat. Bahkan dituntut sebenarnya. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kata ballighu anni walau ayah, sampaikan daripadaku walaupun satu perkara, walaupun satu ilmu, walaupun satu kepahaman, sampaikan yang penting. Sebab yang menyampaikan ni pertama dia ingat, nombor dua pahala satu benda yang disampaikan. Kadang-kadang yang sampaikan kepahaman tu akan jadi lebih meningkat. Dia faham satu benda belajar, kemudian disampaikan, sampaikan. Lepas setahun dia sampai, baru meningkat kepahaman. Yang dia belajar selepas tahun tu besok-besok dia faham. Lepas dia ngajar, lepas setahun makin meningkat kepahaman daripada asal. Itu kelebihan daripada orang yang menyampaikan ilmu. Akan bertambah kepahaman. Bukan setakat bertambah ilmu, bertambah kepahaman. Ilmu ni macam maklumat. Kepahaman ni penelitian, kepahaman yang lebih teliti daripada maklumat yang dia ada. Dia sampai meningkat lagi kepahaman ni. Kojap je kan. Tuan pun ngomong kau berhenti awal ni. Sikit lagi adik. Kau kita azan dulu. Kita SOP masih lagi tak? Kau nak berhenti Ontok je. Kau apa? Baru kau 8 suku. Itulah. Sikit lagi boleh kan? Jangan tak ikhlas ya. Sikit gila kan? Ji kan? Boleh ji kan? Haji tu ayolah tu. Tak apa. Ya? Sikit lagi lah insya-Allah. Hadis. عن الحسن البصري رحمه الله تعالى مرسلا حديث مرسل daripada tabi'in turun ke nabi qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an rajulain kana fi bani Israil ahaduhuma kana 'aliman yusalli al-maktubah ثم يجلس فيعلم الناس الخير والآخر يصوم النهار ويقوم الليل أيهما أفضل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل هذا العالم الذي يصلي المكتوبة ثم يجلس فيعلم الناس الخير على العابد الذي يصوم النهار ويقوم الليل كفضلي على أدناكم. Ini panjang hadisnya, cuma diringkaskan. Imam Hasan Basri rahimahullah kata dulu Bani Israel ada 2 orang lelaki. Satu ni dia semayang tapi lepas semayang dia ngajar orang. Lepas semayang dia ngajar orang. Tahajud tak ada. Puasa siang, puasa sunat tak ada. Semayang yang fardu aja, kemudian kerja ngajar orang, ngajar ilmu. Semayang yang fardu je. Sunat pun tak ada. Tahu rawatib besok kalau macam kita ada lah kan. Buat Bani Israel dulu. Kemudian banding dengan satu lagi, malam semayang, siang puasa, buat sedekah lagi sedekah, semua banyak benda-benda sunat. Tapi dengan sibuk dengan ibadah semata-mata. Ini dengan ilmu. Nabi sallallahu alaihi wasallam perumpamaan antara orang yang semayang yang wajib kemudian disampaikan ilmu, ngajar ilmu pada orang lain berbanding yang jadi bangkit malam semayang, siang puasa dan buat benda-benda sunat yang lain, seumpama kelebihanku berbanding sahabat-sahabatku yang paling bawah ni. Mana sahabat Nabi kan berbagai tingkatan ni. Ala adnakum, yang paling bawah daripada kalangan sahabat. Mungkin yang dimaksudkan dengan yang paling bawah yang baru faham agama. Mungkin sehari 2 masuk Islam, lepas tu kepahaman tentang Islam tak ada, dah tentulah amalan itu tak seberapa. Tapi mungkin lepas tu sahabat tu jadi hebat lah. Tapi adnakum, yang faham baru sikit-sikit tentang agama. Itulah perbandingan antara aku yang baru sehari 2 faham agama. Kan jauh tu. Jangan kata Nabi. Contoh kalau tuan-tuan dah berapa tahun belajar ni Islam
dengan belajar ilmu banding dengan satu-satu toke aso ko ase ko to apa tak salah jatuh Cina ko India ko apa ko yang tak Islam kemudian baru masuk Islam hari ni syahadah pun pelet as itu pun kita dah tak apa nak lepas dia kan ashadu ala macam tu bunyi sebut pun tak betul lagi banding dia tu dengan tuan-tuan jauh lah beza kan ini banding Nabi ni yang paling sempurna dengan orang yang baru faham beragama itulah perbandingan antara seorang yang alim kan yang beramal dengan amalan yang biasa-biasa tapi menyampaikan kepada orang lain banding dengan ibadah kuat tapi hanya dia seorang-seorang aja. Nabi buat bandingan antara dia dengan sahabat yang paling bawah sekali yang baru faham agama. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan itu beri semangat pada kita bersama untuk tahu menuntut ilmu. Saya kena gawak menuntut ilmu, kita semua-semua kena gawak menuntut ilmu. Lagi mana umur yang Allah bagi, jangan menyombongkan diri pada sesama manusia. Lebih tahu kalau sombong itu tu dah hadap ke Allah Taala. Sama-sama tuntut ilmu, tak kisah siapa daripada siapa yang kita dengar penyampaian ilmu. Hatta Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala masih lagi menyalin kata-kata hikmah daripada seorang pemimpin zalim tu, pemimpin zalim, gubernur zalim, tapi dia menyebut suatu ilmu hikmah yang dia tak pernah dengar. Dia copek-copek minta pen, siapa ada pen, ambil kotes copek salin. Tu pemimpin jahat kayak dia tu, tapi bila dengar ilmu hikmah tak pernah dengar kayak dia, bagus ilmu ni, salin juga. Itu sebenarnya orang yang betul-betul menuntut ilmu. Apalagi kalau macam kita biasa-biasa tengok dengar, salinlah apa-apa yang patut manfaat kayak kita. Nabi begitu, qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu itu dengan menulis. Hadis itu disebut dan dinaqal oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala dalam kitab Bayanul Ilmi wa Fadlih. Hadis tu ada kat situ. Jadi Nabi kata ikat ilmu dengan menulis. Jadi walaupun benda tu dah tertulis dalam kitab, tulis, salin sekali lagi, tu bermakna kamu telah mengikat ilmu kamu. Ikat tu simple tu betul. Kan? Ada kambing kita ikat, tak lepaslah kambing tu. Dia mana boleh buka sendiri tali tu. Kan? Lembu kita tambik kat tiang. Kan? Tak lepaslah ni. Macam tulis ilmu. Macam mana nak ikat ilmu? Tulis, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat pada kita semua. Yang baik manfaat itu daripada Allah, kurang daripada kelemahan saya. Sallallahu alaihi sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما اللهم اجعلنا معنا هذا جمعا ملحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله